Alright, let us continue on the next one. Kita masih lagi dalam integration trigonometric function. Okey, tapi sekarang ni kita nak integrate macam tadi kita integrate sin, cos dengan secant square je kan? Which is yang direct boleh integrate daripada formula. Meaning kalau integrate sin terus dapat negative cos, integrate cos dapat sin dan integrate secant square terus dapat tangent. Macam mana pula kalau kita nak integrate function trigo yang mempunyai power ke ataupun yang ada double angle ke? So how? So macam sebelum ni semua kita ada belajar algebra, macam mana kita integrate secara direct dan juga substitution method. Kalau exponential pun sama, secara direct macam mana, secara substitution method macam mana. Logarithmic function pun sama. So begitu juga dalam trigonometric function, ada keadaan kita boleh integrate secara direct sahaja, meaning contoh sin 2x, terus kita tahu dia adalah cos 2x over 2 plus c. Kan? Itu maksudnya integrate secara direct lah. Okey, so dalam trigo pun ada juga integrate secara substitution method. So sekarang ni dia, kat sini dalam nota ni dia recap balik semula. Do you still remember trigonometric identities dan juga double angle formula? Okay, so ada dua jenis formulas kat sini. So untuk kita integrate trigo yang mempunyai power-power ni, kita kena apply lah identities yang ni. So kat sini dia ada bagi hint sikit. Sekiranya power kita tu adalah odd. Odd ni maksudnya apa? Ganjil. Kita boleh apply identities yang ni. Ni adalah apa? Ini adalah trigonometric identities. Okay, sekiranya power kita tadi adalah ganjil, maka kita boleh apply trigonometric identities. And then lepas kita apply, kita bolehlah guna substitution method. Tetapi sekiranya kita punya power adalah even, maksudnya genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, kita boleh apply double angle formula. Ini adalah contoh double angle formula lah. Okay, kita buat kita punya square tu sebagai subjek dan kita gantikan dia dengan yang belakang ni. Nampak double angle formula. Okay, and then kita boleh integrate secara direct sahaja. Integrate the function directly. Kenapa kita boleh integrate directly? Sebab cuba awak tengok kat sini, kita punya trigo ni kat sini power 1 sahaja. So kita boleh integrate sajalah. Cos akan jadi sin. Okay. However untuk substitution untuk kalau kita punya power adalah ganjil, kita kena apply substitution method lepas kita substitute dengan trigonometric identities. Sebab apa? Sebab kita punya trigo masih lagi mempunyai power. Okay, tak apa, jangan pening-pening dulu. Let's take a look at an example. Kita tengok example dulu. Okay, let's take a look on the first one. Okay, soalan yang pertama, dia suruh awak integrate sin 2x over cos x dx. Okay, kalau awak tengok kat sini ada power tak? Tak ada kan? Okay, sin pun power 1, cos pun power 1. Cuma kita tak boleh nak integrate integrate pula. Kita tak boleh nak integrate directly kat sini. Sebab kita ada trigo atas dan bawah. Nampak? Dekat atas ada double angle. Dekat bawah ada cos x. Boleh apply quotient rule ke? Tak boleh. Quotient rule adalah dalam differentiation. Sekarang kita dalam integration. Okay. So macam mana ni? Kita nak buat macam mana ni? So kat sini kita boleh apply double angle formula. Tengok. Sin 2x adalah bersamaan dengan sin 2x adalah bersamaan dengan 2 sin x cos x. Okey, jom kita tulis kat sini. Sin 2x adalah integrate. Kita tukar sin 2x menjadi 2 sin x cos x over everything dengan cos x dx. Okey, nampak? Dia akan jadi lebih mudah. Jadi kalau perhatian kat sini, kita boleh simplifykan cos x ni. So, apa je yang tinggal? Kita tinggal 2 integrate sin x dx. Okay? So, boleh integrate macam biasalah bila tinggal single term macam ni. So, integrate sin x adalah negatif cos x plus c. So, jawapannya adalah negatif 2
cos X plus C. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua adalah untuk sin T plus cos T square dt. Okey, untuk soalan ni, first kali hint dia adalah you have to expand dulu awak punya bracket ni. Nampak? Dia sin T plus cos T kuasa 2. So, expand terlebih dahulu, awak akan dapat, awak akan dapat sin square T plus 2 sin T cos T dan juga plus cos square T dt. Okey, kalau you all perasan dekat sini, sin square T plus cos square T adalah bersamaan dengan 1. Macam mana saya tahu? Mari kita tengok dekat atas ni. Ni. Trigonometric identities. Okey, ini sebab tu awak kena ingat ni, benda-benda macam ni. Ni benda ni wajib ingat, terutamanya. Sin trigonometric identities ni wajib ingat. Basic je 3 formula ni. Sin square X plus cos square X adalah bersamaan dengan 1. So, maksudnya sin square T plus cos square T, you can change it to 1. So, saya highlight 2 tu, dia akan jadi 1 plus 2 sin T cos T dt. Okey, untuk soalan ni, saya akan integrate separately. Kenapa? Sebab satu saya boleh integrate direct saja. Integrate satu akan jadi T. However, yang 2 sin T cos T ni, saya tak boleh integrate macam tu saja. Sebab ada 2 trigo kat sini. Sin T dengan cos T. Boleh ke apply product rule? Tak boleh. Ini adalah integration. Okey. So, maksudnya kat sini saya akan integrate secara separately. So, saya separate dia. Dia akan jadi integrate 1. Integrate 1 dt tambah dengan, saya buat keluar koefisien dia keluar, sin T cos T dt. Okey. Untuk yang 1, automatik akan jadi, integrate 1 akan jadi T kan. Kita tengok sahaja term yang kat belakang. Integrate in terms of apa? So, integrate in terms of T, so terus jadi T. However, untuk yang belakang ni, kita akan apply substitution method. So, nak apply substitution method, mesti kena apa? Mesti kena pilih U kan, step yang pertama. Nak pilih U, macam mana nak pilih U? Kita boleh pilih U, di mana bila kita differentiate U tersebut, kita akan dapat sebahagian daripada soalan. Okey, sekarang kita nak integrate yang belakang. Okey. Siapa kita nak pilih sebagai U ni? So, let U sama juga dengan sin T. Allah. Apa benda ni? Sin T. So, kita differentiate sin T kita ni, kita akan dapat apa? Cos T. Okey, nampak tak? Cos T ni adalah sebahagian daripada soalan. Maka betul lah U awak adalah sin T. Okey. So, kita boleh susun kita punya first derivative. So, kita akan dapat du sama dengan cos T dt. So, sekarang kita nak tukar daripada term T ni menjadi term U. Okey, kita akan dapat apa? Kita akan dapat 2 integrate cos sin T kita dah let sebagai U. So, sin T akan jadi U. Cos T dt adalah bersamaan dengan du. So, akan jadi du. Okey, integrate sahaja kita punya integral kat sini. Dia akan jadi 2U square over 2 plus C. So, ni boleh simplify. So, gantikan balik U dalam sebutan T. Dia akan jadi sin square T plus C. Okey, dah settle ke? Belum lagi. Kenalah gabungkan balik semula. Okey, so jawapannya last sekali akan jadi T tambah sin square T plus C. Ini dah jawapan terakhir dia. Okey, so saya akan continue next soalan dalam next video.